Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang nak tahu sangat identiti sebenar Abang Belon yang jual belon itu. Kerana ramai orang yang pernah pergi ke Kuala Lumpur mahu tahu siapa sebenarnya Abang Belon yang menjual belon dalam kekecohan berlaku di Kuala Lumpur, di TAR baru-baru ini. Akmal Saleh sudah pun tampil mempertahankan Abang Belon itu sehingga dia berkata Ketua Pemuda UMNO sedia untuk membawa ke mahkamah bagi membela keadilan. Namun demikian ada juga pihak sebelah yang turut mempertahankan penguat kuasa di BKL tersebut. Yang paling ketara sekali komen mereka ialah mereka kata, kenapa penguat kuasa sekarang pula yang seperti jadi penjahat? Jadi penjahat kata mereka. Penguat kuasa pula yang seakan-akan jadi mangsa. Walhal semua pihak harus melihat secara adil kejadian itu. Itu sebabnya ramai yang nak tahu identiti sebenar penjual belon tersebut. Manalah tahu kan boleh dibantu untuk membantu keluarganya. Manalah tahu boleh dibantu untuk meringankan keadaan ekonomi keluarganya. Itu kan lebih baik, kata mereka, daripada terus bertengkar di media sosial, terus menyalahkan pihak penguat kuasa. Lebih baik diambil tindakan, lawat keluarganya untuk mengetahui identiti penjual tersebut. Bak kata Akmal Saleh, mungkin dia ialah orang yang mempunyai keluarga, anak, istri, saudara mara. Dan ada juga pihak yang cuba mempersoalkan. Kata mereka, identiti orang tersebut perlulah juga disiasat. Manalah tahu kata mereka, ianya melibatkan kartel ataupun melibatkan sindiket-sindiket tertentu, kata mereka lagi. Biasalah penjual-penjual di mana-mana tempat, terutamanya bandaraya besar seperti Kuala Lumpur, kartel dan juga sindiket bukanlah perkara yang luar biasa. Ianya adalah perkara yang biasa berlaku. Dan ada juga yang mempertanyakan, adakah itu warga tempatan atau sebaliknya, kata mereka. Kerana biasalah di tempat-tempat berjual beli seperti di Kuala Lumpur yang besar itu, kita tak dapat bezakan Rohingya dengan rakyat Malaysia. Orang Rohingya sudah pandai bercakap bahasa Melayu. Kadang-kadang orang-orang daripada Bangladesh, Vietnam, Myanmar dan sebagainya juga mengambil kesempatan untuk berniaga di beberapa tempat. Tapi yang kita tahu video ini melibatkan seorang yang orang Malaysia. Namun demikian menjadi pertanyaan kita apabila Akmal Saleh kini tampil menjadi seperti hero sekali lagi. Apabila beliau kata, besar sangatkah kesalahan jual belon? Ada netizen kata, menjual belon bukan satu kesalahan, tetapi kan ada garis panduan. Sudah dinyatakan mungkin cara untuk mendapatkan lesen ataupun permit berjual beli bagi memudahkan urusan. Jadi yang menjadi masalahnya nanti, kata mereka, kalau dibiarkan akan berlarutan. Satu orang terlepas, yang lain akan berterutan dan akan berlanjutan dan selama-lamanya akan berlanjutan. Jadi penguatkuasaan segera mungkin perlu diambil, kata mereka. Tapi mungkinlah ialah kan tindakan kasar itu tiada siapapun yang setuju. Kita semua tak setuju dengan tindakan kekasaran. Lebih baik caranya ditangani dengan cara yang betul. Jadi besar sangatkah kesalahan jual belon, kata Akmal Saleh, dijawab oleh netizen, kecil atau besar, kalau memang tak mengikut undang-undang tetap jawapannya adalah salah. Namun demikian hari ini penguat kuasa di BKL dan di BKL akhirnya, penguat kuasa di BKL akhirnya mengambil tindakan segera. Tindakan yang dianggap sebagai tepat apabila penguat kuasa di BKL membuat laporan polis. Saudara-saudara sekalian, Jabatan Imigresen, penguat kuasa membuat laporan polis. Pihak polis memberi jaminan
akan menjalankan siasatan telus terhadap insiden membabitkan sekumpulan anggota penguatkuasa di BKL dan seorang penjual belon di TAR malam tadi. Ketua Polis Dangwangi Assistant Commissioner menyatakan laporan berkaitan telah dibuat oleh seorang anggota penguatkuasa di BKL pada malam yang sama. Menurut beliau, semua pihak yang terlibat dalam kejadian itu akan dikesan dan dipanggil untuk memberi kenyataan dalam masa terdekat. Kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam semasa menjalankan tugas. Tindakan akan diambil kepada mana-mana pihak yang melakukan kesalahan. Kita akan panggil semua pihak yang terlibat untuk keterangan. Pihak polis akan menjalankan siasatan dengan telus dan akan mengikut undang-undang ditetapkan. DPKL akan memberikan kenyataan berkata sebelum itu kejadian berlaku pada 11.50 malam itu. Katanya anggota penguatkuasa di BKL telah memberi teguran dan kebanyakan penjajah tanpa lesen memberikan kerjasama dengan beredar dari kawasan tersebut, namun ia tidak berlaku kepada peniaga belon berkenan. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat oleh penguatkuasa terlibat dalam kejadian berlaku pada 11.50 malam tadi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu ini. Adakah pihak penguatkuasa bersalah sepenuhnya atau perlu ada siasatan yang lebih lanjut? Dan menurut kes ini, ianya akan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Akmal Saleh bersuara berkait dengan Abang Belon. Biasalah, Akmal Saleh pasti akan bersuara soal-soal isu berkaitan seperti ini. Tak sangka, komen Akmal Saleh agak pedas dan luar biasa. Akmal Saleh kata, abang jual belon diperlakukan seperti binatang. Pemuda UMNO akan tuntut keadilan. Saudara-saudara sekalian, namun demikian ada juga pihak yang mempersoalkan tindakan sebilangan ahli politik yang menunggang isu ini. Kelihatannya semua seperti menyalahkan pihak penguatkuasa yang menjalankan tugas. Inilah yang dikatakan dilema besar. Dilema besar di dalam menjalankan tanggungjawab penguatkuasa. Penguatkuasa menjalankan tugas mengikut undang-undang. Cuma mungkin tindakan mereka yang dilihat dalam rakaman itu kasar. Tapi tiada seorang pun antara kita yang berada di tempat kejadian, termasuklah Akmal Saleh, yang tahu kejadian penuh ini hanyalah abang penjual belon dan juga penguatkuasa. Tiada antara kita yang tahu kejadian sebenarnya. Tapi biasalah, apabila video sudah tular, cerita dari A boleh menjadi C. Cerita C boleh menjadi W. Jadi, orang akan menunggang isu itu sehabis baik. Mereka akan mempersalahkan sepenuhnya penguatkuasa. Padahal kita pun tak tahu kenapa penguatkuasa bertindak seperti itu. Tapi Akmal Saleh tetap terpaling hero apabila mengatakan perbuatan seperti itu memperlakukan abang jual belon seperti binatang. Wah, ini agak serulah. Ini lebih tajam penggunaan ayatnya oleh Akmal Saleh. Pemuda UMNO akan menuntut keadilan bagi abang jual belon yang didakwa dilakukan seperti binatang oleh sekumpulan penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Jalan Tunku Abdul Rahman malam tadi. Saya rasa apa yang dinyatakan oleh Akmal Saleh ini tidaklah terlalu tepat 100%. Kerana cuba mempersalahkan sepenuhnya perbuatan itu kepada penguatkuasa adalah tidak adil. Kerana penguatkuasa juga menjalankan tugas di bawah undang-undang dan garis panduan yang ada. Dan seperti yang dikatakan tadi, tidaklah adil untuk menilai kejadian hanya berlandaskan kepada video yang tular. Video tular kadang-kadang potong sana, potong sini. Yang kita tahu hanya keadaan yang panas. Tapi keadaan yang sebelumnya berlaku, tiada siapa yang tahu. Dr. Akmal Saleh yang cukup kesal dan sedih dengan kejadian yang menimpa lelaki itu mempersoalkan
Kenapa menteri? Kepada menteri, adakah tindakan kasar begitu merupakan SOP pihak berkuasa tempatan tersebut? Mereka ini yang buat ini sama ada lesen, tidak ada lesen, betul itu salah mereka. Kalau tidak ada lesen, tak ada permit. Tetapi kita ni sebagai manusia ada belas isyan katanya. Ni kan musim raya, biarlah kalau dia nak berniaga sekalipun, kata Akmal Saleh. Dia diperlakukan seperti binatang. Dia pun ada anak, ada istri, ada juga sanak saudara. Kalau saudara marah dan anak tengok diperlakukan begini, apakah perasaan mereka? Dan tentu mereka sedih, kata Akmal Saleh. Beliau mengulas video tular yang menyaksikan seorang penjual belon dikasari oleh sekumpulan penguatkuasa di BKL, termasuk yang kaki tangan yang dipercayai berpakaian awam. Dalam rakaman video tular itu, penjual belon itu dikasari sehingga dia terjatuh dan berguling di atas jalan raya. Situasi cemas dan panas itu mendorong orang ramai berkerumun bagi meradakan keadaan. Apa korang buat macam ni? Orang tu berniaga je. Kalau mati orang tu macam mana? Jerit seorang orang awam. Kesal dengan tindakan penguatkuasa di BKL, Ketua Pemuda UMNO itu turut mempersoalkan, adakah berat sangat kesalahan yang dilakukan oleh mangsa sehingga dia dijatuhkan, berguling dan beramai-ramai hendak menangkapnya. Akmal berkata beliau akan meminta pemuda UMNO mencari mangsa dan menuntut keadilan ke atas lelaki tersebut. Dia adalah manusia dan bukan binatang yang boleh diperlakukan begitu rupa. Tolonglah, ada belas ihsan 2-3 jam berniaga, berapalah dia dapat, kata Akmal lagi. Beliau turut mengecam di BKL yang tidak mengambil tindakan sama kepada segelintir peniaga kaki lima yang berniaga bertahun-tahun di tempat lain. Sebaliknya di BKL hanya tunjuk hero kepada peniaga-peniaga kecil yang meraih jualan tidak seberapa pun. Kita akan cari abang ini, kita akan lawan di mahkamah. Pemuda UMNO akan lawan kamu di BKL, kita akan tuntut keadilan, tegasnya lagi. Saya berharap, kata netizen yang lain, dia berharap supaya ahli penguatkuasa di BKL itu juga dituntut keadilan sama. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.